Antara fokus lintas langsung dari Sabah, Kerajaan Sabah laksana beberapa inisiatif tangani isu bekalan air di negeri itu. Laporannya langsung bersama rakan penyampai Suaran Shah di Kota Kinabalu. Teruskan, Suaran. Ya, dia. Kementerian Kerja Raya KKR telah memperuntukkan RM729.79 juta dalam Belanjawan Sabah 2025 bagi program penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang bertujuan meningkatkan kapasiti dan keberkesanan sistem bekalan air di negeri ini. Menterinya Datuk Shah Hilmi Yahya berkata ini termasuk melaksana projek pembangunan bekalan air jangka panjang dan berimpak tinggi. Turut dilaksana program penambahbaikan kapasiti bekalan air, penyelenggaraan mekanikal dan elektrikal di loji rawatan air dan rumah PAM. Datuk Syahilmi menyatakan demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN Sabah. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerajaan negeri akan membina loji rawatan air LRA baru berkapasiti 6 juta liter sehari JHL di Bongawan. Projek itu kini di peringkat penyediaan dokumen tender. Mengenai isu air di Pulau Sebatik, Datuk Syahilmi berkata, JANS telah merangka beberapa inisiatif bagi mengatasi isu berkenaan. Antaranya melaksanakan kerja-kerja mendalamkan empangan bagi memastikan sumber air dapat dikumpul untuk menampung keperluan semasa dan pada masa musim kemarau. Projek ini dalam proses perolehan dan dijangka bermula pada suku kedua tahun 2025 dengan tempoh pelaksanaan selama 24 bulan. Bagi tindakan jangka masa panjang, Jabatan Air akan menyenaraikan cadangan kajian kemungkinan sumber bekalan air dari kawasan Welles Bay untuk dibekalkan ke Pulau Sebatik dalam program Rancangan Malaysia ke-13. Masalah air antara isu yang mendapat perhatian ahli Dewan dari Bongawan, Sebatik, Silam, Seri Tanjung dan Kapayan dalam persidangan DUN ini. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan KPPK Sabah telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bagi melaksana pelbagai program pemantapan usahawan industri kecil dan sederhana IKS. Ini termasuk penubuhan jawatan kuasa penyelarasan pembangunan usahawan negeri Sabah tahun lalu. Menterinya Datuk Pong Jinja berkata jawatan kuasa berkenaan menyelaras pembangunan keusahawanan serta bantuan kewangan daripada pelbagai aspek. Turut diadakan program pemerkasaan usahawan Sabah dengan kerjasama Perbadanan Nasional Berhad PERNAS. Program ini adalah bertujuan bagi memupuk ketersediaan awal para usahawan ke arah mentransformasi perniagaan agar berkembang menjadi franchiser yang berdaftar. Sasaran program ini adalah untuk melahirkan 40 usahawan baru dalam bidang franchise di Sabah. Kementerian telah memberi suntikan dana RM150,000 bagi menjayakan program tersebut. Datuk Pong menjawab soalan Adun Kapayan mengenai usaha membantu usahawan di negeri ini dalam persidangan DUN Sabah. Sementara itu, persidangan DUN Sabah juga diberitahu bahawa status kawalan trafik perkapalan termasuk di kawasan had pelabuhan di perairan Sabah dalam tahap baik dan terkawal. Antara usaha dan tindakan yang telah dan sedang diambil oleh GPDS melaksanakan kerja-kerja penggantian dan menaik taraf sistem pemotoran trafik perkapalan sedia ada di seluruh kawasan had pelabuhan-pelabuhan di Sabah secara berperingkat. Datuk Limus menyatakan demikian ketika menjawab soalan Adun dilantik Datuk Jafari Waliam. Sementara itu, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Sabah akan ditransformasi menjadi pusat kecemerlangan pada tahun hadapan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR, Datuk James Ratib berkata, usaha KPMKR melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan melahirkan tenaga kerja kesihatan yang mahir dan berkualiti. Untuk tujuan itu, ILKKM Sabah akan dilengkapi dengan peralatan pengajaran dan pembelajaran PDP yang terkini dengan peruntukan sebanyak RM199,626. Kebajikan dan keselesaan pelatih ILKKM Sabah juga turut diberi perhatian dengan penggantian kelengkapan asrama seperti tilam,
katil yang telah usang dibekalkan pada Oktober tahun 2024 yang lalu dengan kos banyak RM737.040. Datuk James menyatakan demikian ketika menjawab soalan adun Sulabayan Datuk Dr. Jaujan Sambakong dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah DUN ke-16 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan memaklumkan bahawa kajian terperinci keperluan menaik taraf atau mewujudkan sebuah pejabat baharu Jabatan Tanah dan Ukur Daerah Ranau akan mula dilaksana awal tahun depan. Perkara ini akan dikaji terlebih dahulu sama ada ianya perlu dinaik taraf atau mewujudkan sebuah pejabat baru untuk Jabatan Tanah dan Ukur di Daerah Ranau melalui permohonan projek di bawah rancangan Malaysia ke-13. Kajian melibatkan pengumpulan maklumat serta penilaian data untuk mengetahui potensi bahaya tapak dan reka bentuk bangunan serta anggaran kos pembinaan tersebut. Belanjawan Sabah 2025 membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasa bidang pendidikan melalui pelbagai inisiatif yang menyeluruh. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, inisiatif itu termasuk 2 bantuan baharu dan bantuan sedia ada diteruskan. Bantuan itu bagi memastikan para pelajar terus mendapat manfaat. Yang mana menambah baik lagi peruntukan untuk pendidikan dan memberi peruntukan-peruntukan yang baru. Jadi ini adalah langkah yang terbaik kerana kerajaan memberikan keutamaan untuk pendidikan yang di negeri Sabah. Yang mana kita ketahui negeri Sabah antara memerlukan banyak peruntukan. Datuk Muhammad Arif ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Dalam pembentangan Belanjawan Sabah 2025 Jumaat lepas, RM127 juta diperuntukkan untuk program beasiswa, derma siswa dan bantuan pelajar melibatkan 7,130 pelajar aktif yang sedang menerima manfaat. Tambahan 3,000 pelajar baru akan diberikan peluang melanjutkan pelajaran dengan sokongan kewangan. 2 bantuan baharu diperkenalkan iaitu sumbangan kepada mahasiswa IPT dalam Sabah Sentosa dan sumbangan kegiatan Sekolah Sabah Sukses. Penganjuran program kesedaran awam khususnya berkaitan bencana alam wajar diteruskan. Ini kerana ilmu pengetahuan berkaitan pengurusan bencana boleh mengurangkan risiko bahaya ketika berhadapan sesuatu situasi yang getir. Perkara ini disuarakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muharram merangkap adun lumadan kepada pemberita selepas Majlis Penutupan Program Pengurangan Risiko Bencana Berteraskan Komuniti Fasa 3 tahun 2024 di Beaufort. Program ini memang sangat membantu kepada komuniti kita di mana pihak Bulan Sabit Merah dan agensi-agensi kerajaan yang lain telah pun memberi pendedahan ilmu pengetahuan yang mana sangat membantu kepada komuniti ketika berlakunya bencana di satu-satu kawasan. Program 2 hari ini disertai lebih 200 penduduk dari Zon Gadong yang merupakan kawasan cenderung banjir. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Ruslan menzahirkan penghargaan kepada semua pihak terlibat atas keprihatinan dan kesungguhan dalam memupuk komuniti yang lebih bersedia, selamat dan sihat. Pemantauan daripada pelbagai pihak terus dilaksana bagi menghadapi fenomena air pasang besar di Sandakan. Pegawai khas kepada Adun Karamunting, Yap Siu Min berkata, pemantauan berterusan memberikan keyakinan kepada penduduk kampung untuk kekal siap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Pemantauan melibatkan pejabat Parlimen Batu Sapi, Task Force Karamunting dan komuniti setempat. Saya rasa keadaan pun rasa stable sama okey jugalah. Kampung Pokhara lagi okey lah. Dia sebab ini malam walaupun dia sampai 2.7 ikut pemantauan kita, saya rasa tak sampai lah.
Yap ditemui pemberita RTM ketika melakukan pemantauan di Kampung Air dan Kampung Bokara, Sandakan. Beliau berterima kasih kepada pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM kerana komited untuk melakukan rondaan bagi memastikan keselamatan penduduk. Sementara itu, tinjauan kru RTM di kesemua lokasi kawasan panas di perkampungan atas air meliputi Kampung Tinusa 2, Forest, Sim-Sim mendapati terkawal dan penduduk kekal berada di kediaman masing-masing. Hari terakhir air pasang besar semalam mencatatkan paras air 2.7 meter pada pukul 12.15 tengah malam. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Dia. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Dia. Baik, terima kasih suara langsung dari Sabah.